Bismillah, bismillah. Bismillah. Boleh dengar ke? InsyaAllah boleh. Ada masalah teknikal sikit. Saya punya nota apa PowerPoint hilang, tak tahu pergi ke mana. Okey. Sebelum tu boleh dengar suara saya kan? Ada dalam ni boleh minta respon. Boleh dengar suara ke? Bismillah, bismillah. Tak ada orang dalam ni. Aku tak dengar suara. Dengar suara ke? Boleh dengar suara? Okey, dengar. Baik, insya-Allah. Okey, nota hilang tapi saya sempat salin beberapa untuk saya masukkan dalam PowerPoint semula. Okey, kita cuba untuk share insya-Allah. Yang saya sempat selamatkan daripada nota-nota yang hilang semua. Sedih. Allahu Akbar. Okey, baik kita mula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas peluang dan ruang yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita sama-sama bertemu sekali lagi pada petang Jumaat yang kita harapkan agar ia petang yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung perkongsian kita di mana kita sudah sampai di surah Ali Imran. Kita sudah masuk pada surah Ali Imran dan kita akan meneruskan hari ini perbincangan kita pada ayat yang ke-113 dan 115. Okey. Jadi sebelum kita masuk, kita nak recall balik antara ayat yang kita ambil. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam kisah-kisah sebelum ni bagaimana tentang orang-orang yang membeli perjanjian Allah Subhanahu Wa Taala dengan nilai yang sedikit, dengan harga yang tidak ada nilai. Okey. Lalu bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi ganjaran yang ataupun balasan yang accordingly. Okay, kalau kita letakkan Allah Subhanahu Wa Taala pada tempat yang mulia, tempat yang tinggi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan letak kita di tempat yang tinggi. Bagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam satu hadis kursi, Nabi SAW meriwayatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wa in atani yamshi ataituhu harwalatan
wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa jika seseorang hamba itu menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan satu kelompok manusia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memuji orang tersebut di dalam satu kelompok yang lebih ramai dan lebih besar dan lebih baik daripada tempat kelompok orang itu berada. Dan kalau orang itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan berjalan, Allah Subhanahu Wa Taala akan datang kepadanya dalam keadaan harwalah. Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran, memberi balasan mengikut apa yang dilakukan oleh manusia, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Maka lagi hebat apa yang kita beri pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka lagi hebat juga ganjaran dan balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan kemudian kita bercerita pula tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang golongan manusia yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kemudiannya mereka memilih untuk kembali kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada satu golongan manusia yang telah memilih kekufuran setelah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Walau bagaimanapun Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam satu hadis kursi juga, Allah Ta'ala menyebutkan inna rahmati ghalabat ghadabi. Riwayat An-Nasa'i bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan sentiasa rahmat aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengatasi kemurkaan aku. Maksudnya sehebat mana pun dosa manusia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian manusia itu meminta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ampunkan. Juga disebutkan dalam satu hadis kursi. Banyak hadis kursi kita sebut tadi. Tapi disebutkan dalam satu hadis kursi di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di mana diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bihi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Ya bani Adam, mahma balagat dhunubuka inal as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali, kata Allah Taala. Apa maksud ayat yang hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, law balagat dhunubuka ayan, walaupun dosa kamu mencapai ke kaki langit. Kita duduk atas bumi ni, jarak antara bumi dengan langit ni berapa jauh jarak ni. Okay, lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau kumpul dosa kamu, lalu dosa tu menimbun daripada bumi sampai ke kaki langit, ila as-sama' thumma astaghfartani, tetapi kemudian kamu datang dengan meminta ampun kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampunkan dosa kamu dan aku tak peduli dosa itu banyak mana, dosa itu dosa besar ke dosa kecil ke, selagi kamu datang meminta ampun kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka ghafartu laka, aku akan ampunkan semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kamu. Hatta dalam sambungan hadis tu, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau kamu datang penuh bumi ni, sepenuh bumi ni penuh dengan dosa kamu tidak mensyirikkan aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ghafartu lak. Okey, kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma ataitani lam tusyrik bihi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah." Banyak mana dosa kamu, banyak tu juga keampunan aku bagi kepada kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. So rahmat Allah Taala sentiasa mengatasi kemurkaan Allah Taala. Sebab tu orang-orang yang meminta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dengan ucapan astaghfirullah. Ucapan astaghfirullah ini adalah ucapan yang besar, ucapan yang agung, ucapan yang kadang-kadang kita terabai. Kita tidak meletakkannya pada tempat dia. Kita tidak memberi satu nilai kepada istighfar. Lepas habis solat, ya astaghfirullah, astaghfirullah, habis. So kita tak dapat menilai apa benda yang kita sebut sebenarnya daripada istighfar kita. Sedangkan istighfar ini, dengan istighfar inilah Allah Ta'ala ampunkan semua dosa kita. Dengan istighfar inilah Allah Ta'ala bagi rezeki dan nikmat pada kita. Seperti mana Allah Ta'ala sebut pada kisah Nabi Nuh alaihi salam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara
wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa taala sebut dengan faqul tastaghfiru, istighfarlah kamu kepada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhan kamu itu Maha Pengampun. Nabi Nuh beritahu kepada kaum dia, istighfar kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Taala itu sifatnya penerima taubat, Maha Pengampun. Dan jika kamu meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, astaghfirullah dia, maka Allah Taala kata apa? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan datangkan, turunkan kepada kamu hujan-hujan midrara, dengan begitu banyaknya hujan-hujan ni. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan kemudian Allah Taala akan melipat gandakan kepada kamu dengan amwal, harta-harta, wa banin, zuriat, keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan kawasan sekitar kita akan jadi kawasan-kawasan yang subur, penuh dengan kebun-kebun, tanaman-tanaman, dan kita akan ada air, sungai-sungai, anhara. So kita nak dapat semua ni dengan hanya istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ramai di kalangan manusia yang tidak dapat menilai istighfar itu. Istighfar pada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan mereka terlepas berapa banyak kebaikan yang terlepas. Dan Allah Subhanahu wa taala tengok, ada sahabat di mana kita cerita bagaimana seorang sahabat di kalangan Ansar yang memeluk Islam, kemudian dia syirik pada Allah Taala. Dia memilih untuk pergi bersama orang syirik. Tapi kemudiannya apabila dia tanya, boleh tak aku minta ampun? Maka Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala ampunkan. Illal ladina tabu. Siapa yang bertaubat, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala itu rahim. Okey. Baik. Okey. Pada hari ini insya-Allah kita akan pergi pada ayat yang ke-113 sehingga 115. Okey, di mana ayat ini berfungsi sebab turun. Baik. Kita baca ayat ini dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. Ayat 113 hingga ayat 115. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laisu sawa'a. Laisu, tidaklah mereka, sawa'a, sama. Okey. Mereka semua sekali, maksudnya Allah Subhanahu wa taala sedang bercerita tentang satu kumpulan manusia. Ini satu kumpulan manusia. Okey, satu kumpulan manusia. Okay, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa kumpulan manusia ini berbeza-beza. Okay, ada yang nombor 1, ada nombor 2, ada nombor 3. Okay. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa siapa dia yang Allah Taala tengah cerita ni. Okay. So kita nak tahu siapa dia Allah Taala tengah cerita. Okay. Ayat ini sendiri sudah menceritakan kepada kita siapakah golongan laisu sawa'a. Siapakah golongan apa yang Allah Taala maksudkan. Okay. Di mana Allah Taala sebut dekat sini min ahlil kitab. Okay. Min ahlil kitab. Kita selalu dengar nama ahli kitab. Okey. Ahli kitab. Siapakah ahli kitab? Ahli kitab. Ahl adalah orang yang khas. Okey, ahl. Apa maksud ahl? Ahlun. Okey, kan kita selalu dengar ahli bait. Kan? Ahli bait. Apa lagi? Ahli ekonomi. Ahli ekonomi. Okey, ahli apa lagi? Ahli sukan. Okay, ahli sukan.
Okey. Kenapa mereka ini dinamakan ahl? Dan ahl ini diambil daripada perkataan bahasa Arab. Ahli, ahlun. Okey. Kenapa? Hatta orang Arab pun bila dia sambut tetamu dia, dia kata apa? Ahlan. Ahlan. Apa maksud ahlan? Ahlan wa sahlan. Okay, kita biasa dengar ahlan daripada perkataan ahl. Apa maksud ahl? Ahl maksud dia khas. Okay, ahl maksud dia khas. Okay, khas. Maksudnya kalau seseorang tu dinamakan sebagai ahli ekonomi, okay, bermakna dia adalah orang yang pengkhususan pada ekonomi. Orang yang khusus untuk ekonomi. Okay, kalau dia kata ahli sukan, maka orang tu pengkhususan dia adalah pada sukan. Pengkhususan maksudnya kemahiran dan kepakaran dia adalah dalam sukan. Okay. Dan ahli juga boleh dikatakan kepada seorang lelaki atau perempuan. Okay. Kalau kita kata ahli rajul contohnya, ahli seorang lelaki. Okay. Dalam bahasa Melayu dia tak digunakan ahli lelaki. Okay. Ahli kepada ahli seorang lelaki. Tambah seorang lah sebab ahli lelaki ni orang faham lain pula kan, ahli lelaki. Ahli kepada seorang lelaki. Apa maksud ahli kepada seorang lelaki? Maksudnya orang yang ada kedudukan khusus pada lelaki ini. Okay, orang yang ada kedudukan khusus. Okay, kedudukan khusus. Okay. Biasanya orang yang ada kedudukan khusus bagi seseorang adalah ahli keluarga dia. Okay, ahli keluarga. Okay. Dan ahli keluarga ni pun dinamakan ahli sebab apa? Di antara keluarga ni, individu-individu dalam keluarga ni, hubungan mereka adalah hubungan yang khusus. Okay. Yang tak dikongsi dengan orang lain yang dekat luar. Jiran sebelah ke, orang depan ke, kawan ke, dia tak berkongsi hubungan kekeluargaan. So tu dipanggil ahl, maksudnya orang yang khusus. Ahli kitab. Okay. Siapa dia ahli kitab? Ahli kitab adalah orang yang khusus untuk kitab. Okay. Di mana kita dalam Islam pun kita ada ahli kitab. Cuma kita tak dinamakan sebagai ahli kitab. Kita dinamakan sebagai ahlul Quran. Pernah dengar ahlul Quran tak? Okay. Inna lillahi ahluna minan nas. Inna lillahi ahlina minan nas. Allah Subhanahu Wa Taala ada manusia-manusia yang berjawatan khusus. Okay, berjawatan khusus. Berjawatan khusus ni maksudnya kedudukannya sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau kita nak terjemahkan dalam dunia dekat Malaysia ni, maka kita kata dia JUSA lah. JUSA ni jawatan khusus. Okay, JUSA jawatan khusus. Yang bukan semua orang boleh dapat jawatan ni. Okay, namun Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa Allah Ta'ala ada jawatan khusus yang Allah Ta'ala berikan. Inna lillahi ahlina minan nas. Allah Ta'ala memiliki orang-orang yang ada jawatan khusus. So siapa dia yang memegang jawatan khusus ni? Maka mereka dinamakan sebagai ahlul Quran. Orang yang sentiasa ahlul Quran. Mereka mempunyai hubungan istimewa dengan Al-Quran. Hubungan khusus dengan Al-Quran. Okay, hubungan khusus dengan Al-Quran. Maksudnya kalau orang lain baca Al-Quran 1 jam sehari maksimum. Dia tak boleh. Dia mesti kena duduk 12 jam dengan Al-Quran. Sama ada dia baca ke dia mengkaji Al-Quran. Dia mesti duduk dengan Al-Quran. So dia ada hubungan yang special, istimewa, yang khusus dengan Al-Quran. So mereka ini adalah ahlul Quran. Dan ahlul Quran adalah orang yang berjawatan khusus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tu ahlul Quran bagi kita orang Islam. Bagi orang-orang yang beriman dengan kitab-kitab selain Al-Quran. Okay. Kita ada Ahlul Quran dan kita ada kitab-kitab lain yang Allah Ta'ala turunkan selain Al-Quran. Kita ada Taurat, kita ada Injil, dan kita ada Zabur. Okay. Dan ini nama kitab-kitab yang dinamakan di dalam Al-Quran. Okay. Kesemua kitab ini ada orang yang beriman dengan dia. Orang yang beriman dan percaya. Okay. Beriman dan yakin. Yakin. Terhadap isi kandungan ini. Okay, isi kandungan ini. Okay, ada orang yang beriman dan yakin. Dan kitab-kitab ini mempunyai kedudukan khusus dalam diri mereka. Okay, maksudnya bila dia nak buat sesuatu, dia akan rujuk pada kitab Taurat. Bila nak buat sesuatu, dia akan rujuk pada kitab Injil.
Dia nak buat sesuatu, dia akan rujuk pada kitab Zabur. Baik, dengan ahli kitab adalah orang yang mempunyai kaitan dengan ini, dengan kitab okey, dengan kitab, bukan dengan agama-agama tertentu. Walaupun ahli kitab ini akhirnya diitlakkan kepada orang Yahudi dengan Nasrani, tapi tengok nama dia ahli kitab kerana hubungan dia dengan kitab. Okey, kitab-kitab ni. Okey. Ahli kitab pada zaman ini dinamakan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Okey. Adakah semua orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab? Ni kita kena tahu. Sebab ahli kitab dia ada kedudukan khas. Okey, ahli kitab dia ada perbincangan khas. Ahli kitab ini Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan kita untuk nikah dengan ahli kitab. Allah Taala membenarkan kita untuk makan sembelihan ahli kitab. Makan sembelihan ahli kitab. Untuk apa lagi dengan ahli kitab? So ahli kitab ni dia ada kita bina hubungan kemesraan dengan ahli kitab. Okay. Maksudnya sebab mereka berkongsi. Okay. Mereka berkongsi keadaan sama macam kita. Okay. Berkongsi turunnya Al-Quran, datangnya Nabi kepada turunnya kitab kepada mereka, datangnya Nabi, mereka beriman kepada Tuhan iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, mereka beriman kepada Nabi dan Rasul, mereka beriman kepada hari akhirat. So mereka berkongsi semua perkara. Okay, cuma yang tinggal bagi mereka adalah mereka tidak beriman kepada Nabi SAW. Okay, mereka tidak beriman kepada Nabi SAW, dan ini keingkaran. Sebab dalam kitab-kitab yang mereka sebutkan, telah disebutkan bahawa akan datang Nabi akhir zaman. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Saf, Saf, di mana wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Okay. Nabi Isa berkata bahawa wahai Bani Israel, aku datang untuk membenarkan apa yang telah ada pada kamu, iaitu kitab Taurat. Okay. Bani Israel yang mula goyah, yang tak percaya, yang dah tak ikut kitab Taurat, maka Nabi Isa datang untuk bagi tahu bahawa Taurat ini benar. Taurat ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, lalu kamu kena beriman dan percaya dan ikut apa yang ada dalam Taurat. Itu Nabi Isa. Dan pada masa yang sama, Nabi Isa alaihissalam juga mempunyai satu tanggungjawab lain, iaitu untuk memberitahu kepada manusia bahawa akan datang seorang Nabi akhir zaman. Nabi yang terakhir, iaitu Ahmad, ismuhu Ahmad, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Lalu ahli kitab yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila datangnya Nabi dan datangnya Al-Quran, mereka beriman terus kepada Nabi. Okey, itu ahli kitab yang sebenar-benar ahli kitab. Antaranya macam Abdullah bin Salam. Okey, Abdullah bin Salam ni adalah antara pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi yang mana dia tahu tentang kebenaran Nabi SAW, kebenaran Al-Quran, lalu dia tinggalkan agama Yahudi ataupun agama Nasrani, lalu dia beriman kepada Nabi SAW. Okey. Walau bagaimanapun, ada di kalangan orang Yahudi dengan Nasrani ini yang kuat agama dia. Okey, kita kata dia kuat berpegang dengan kitab Taurat dan kitab Injil, sampai sukar bagi dia untuk melepaskan kitab tersebut. Dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebab dalam kitab Taurat pun mengajak pada beriman pada Allah Ta'ala. Injil pun ajak beriman kepada Allah Ta'ala. Zabur pun ajak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka beriman kepada Allah. Okay, beriman kepada Allah. Dan mereka beriman kepada Rasulullah, tapi bukan Rasulullah yang nama dia Muhammad SAW. Mereka beriman kepada Rasul. Katalah orang Yahudi beriman kepada kitab Taurat. Lalu mereka beriman kepada Nabi atau Rasul yang mendapat kitab Taurat. Okay, orang Nasrani beriman kepada Injil. Lalu mereka beriman kepada Nabi dan Rasul yang membawa kitab Injil. Okay, cuma yang mereka tak beriman adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Okay, antara sebabnya adalah jealous. Ini yang paling besar. Okay, kenapa mereka tak nak beriman kepada Nabi SAW? Jealous. Sebab apa? Sebab kesemua orang-orang Yahudi dan Nabi-Nabi Bani Israel ni datang daripada zuriat keturunan Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq alaihissalam. Sedangkan Nabi Muhammad SAW datang dari keturunan
Nabi Ismail alaihi salam. Okay. Walaupun Nabi Ishak dengan Nabi Ismail ni adik-beradik. Bahkan Nabi Ismail ni abang. Nabi Ismail ni abang, Nabi Ishak ni adik. Okey, lalu sepatutnya apa orang lagi taatlah kepada Nabi Ismail daripada Nabi Ishak ni abang ni adik. Okey. Tetapi nak bagi tahu bahawa apabila dah sebati, okey, dah berkurun lama bahawa semua nabi-nabi datang daripada zuriat Nabi Ishak alaihi salam. Tiba-tiba ada nabi yang terbaik, nabi akhir zaman keluar daripada zuriat keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Lalu mana-mana orang pun akan jealous. Okey, orang Yahudi dan Nasrani mereka ni akan jealous. Menyebabkan mereka tidak beriman kepada Nabi SAW. Dan ini kekufuran. Bukan kita kata boleh. Kufur. Macam mana dia tak beriman kepada Nabi SAW sedangkan Nabi bukan hanya disebut dalam Al-Quran tetapi disebutkan di dalam Taurat dan di dalam Injil tentang kedatangan Muhammad. Lalu mereka kufur bukan hanya pada Al-Quran tapi kufur kepada isi kandungan Taurat dan Injil, mengingkari apa yang ada di dalam kitab-kitab ini. Okey. Dan sebab yang keduanya adalah kerana syubhat ataupun mereka terpedaya. Okey, mereka terpedaya bahawa mereka adalah golongan yang terbaik. Golongan yang terbaik. Sebab apa? Okay, dua sebab ni saya kita ringkaskan kat bawah ni. Okay, dua sebab kenapa mereka tidak beriman kepada Nabi SAW. Satu, jealous, hasadan min indi anfusihim, jealous. Okey, dan satu lagi adalah kerana tertipu. Kita bagi ayat jelas lah, tertipu. Okey, sebab apa? Sebab sebelum datangnya Bani Israel, kita dah ada nabi-nabi sebelum Bani Israel. Kita ada kaum Nabi Nuh, kita ada kaum Nabi Hud, kaum Ad, kita ada kaum Nabi Saleh. Okay, kita ada kaum Nabi apa lagi? Nabi apa lagi? Nabi Ibrahim. Kita ada kaum apa lagi? Okey. So kalau saya tanya soalan, kaum Nabi-Nabi ni semua pergi mana? Mana kaum Nabi-Nabi ni? Takkan tak ada laki-laki langsung? Kita kan semua anak zuriat keturunan Adam alaihissalam. So mesti ada kaitan dengan apa daripada Adam. Mesti kena lalu salah seorang ni, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim. So kita, mana dia kaum Nabi Nuh, mana dia kaum Nabi Hud, mana dia kaum Nabi Saleh, mana kaum Nabi Ibrahim. Tak ada. Semua dibinasakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran macam mana kaum Nabi Nuh dengan banjir besar, kaum Nabi Hud dengan saihah, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud dengan hujan batu, kaum Nabi Saleh dengan saihah, kaum Nabi Ibrahim Allah Ta'ala binasakan dengan nyamuk. Allah Subhanahu Wa Ta'ala binasakan semua kaum ni. Kerana apa? Kerana keingkaran mereka kepada nabi-nabi mereka. Semua nabi-nabi ini selamat. Dan orang yang beriman bersama nabi-nabi ini selamat. Tapi kaum ni hilang. Kaum dia, satu kalau kita kata satu tamadun ni hilang. Kan? Satu tamadun ni hilang. Okey. Tetapi kemudiannya datang Bani Israel. Bani Israel ni kita boleh cerita hadis wala haraj. Apa yang orang kat atas ni buat, semua dia orang buat. Apa yang kaum Nabi Nuh buat, apa yang kaum Nabi Saleh buat, Nabi Ibrahim buat, semua dia orang buat. Bani Israel ni. Okey, tetapi mereka sampai hari ini masih happy. Sampai hari ini masih ada. Nampak sampai hari ini. Bila sampai hari ini masih ada, apa yang mereka rasa? Bila sampai hari ini ada lagi golongan orang-orang Israel yang ada kaitan dengan Nabi Yaqub alaihi salam. Kalau kita cari dia punya genealogi dia, jin dia akan jumpa kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. So itu Bani Israel. Dan mereka ni ingkar macam mana pada Allah Ta'ala pun kaum dia tetap ada. Sebab tu mereka kata bahawa nahnu abna Allah, kami adalah anak-anak Tuhan dan kami adalah manusia yang paling disayangi oleh Tuhan. Lalu apabila mereka kata macam tu, lalu mereka tertipu dengan diri mereka. Mereka merasakan bahawa mereka bangsa terbaik. Kenapa nak ikut Nabi lain? Kalau dah kami ni bangsa terbaik, kenapa nak ikut bangsa lain? Kenapa nak ikut Nabi lain? Okay. So mereka tertipu. Antara sebab jealous dan sebab tertipu. Okay. Ahli kitab. Balik kepada ahli kitab. Okay. So di kalangan orang Yahudi dengan Nasrani, mereka berevolusi juga. Mereka tak nak beriman kepada Nabi SAW dan pada masa yang sama mereka berevolusi. Asal kepada orang Yahudi dan Nasrani ini adalah yang percaya dan beriman kepada tadi kita sebutkan kitab-kitab Taurat, Injil, nabi-nabi yang datang bersama kitab Taurat dan Injil. Okay, walau bagaimanapun evolusi terjadi.
evolusi dalam agama. Dan ini berlaku bukan hanya dalam Yahudi dengan Nasrani, turut berlaku dalam agama Islam. Sebab tu Nabi SAW larang kita daripada berevolusi dalam agama. Benda-benda dalam agama kita tak boleh evolusi. Nabi SAW kata, laisa min man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Sesiapa yang menghidupkan sesuatu ataupun membuat sesuatu yang bukan daripada agama ini, maksudnya dia buat sesuatu dan nisbahkannya pada agama, sedangkan agama yang dibawa oleh Nabi SAW tak ajar pun pada benda tu, maka fahuwa raddun, benda itu ditolak. Okay, evolusi dalam agama tak boleh, dan ia dinamakan sebagai bid'ah. Okay, bid'ah ini adalah evolusi dalam agama. Ni kita kena ingat. Ni kena tahu lah. Sebab ada orang dia salah faham. Okay, dia ingat bid'ah ni semua benda baru. Bukan semua benda baru, tapi evolusi dalam agama. Okay, dalam urusan agama. Benda-benda yang berkaitan dengan agama. Okay. Ada orang kata, kalau macam tu naik unta lah, tak naik kereta. Sejak bila kereta jadi agama? Okay. Tak payah tengok TV, dia kata. Sebab zaman dulu TV tak ada. So, sejak bila TV jadi agama? Okay. TV bukan agama, kereta bukan agama. So, evolusi yang dilarang adalah evolusi dalam agama. Benda yang tak ada tapi diadakan. Sebab tu ada benda-benda yang menjadi pertikaian besar. Okay, pertikaian besar di kalangan para ulama Islam. Boleh ke tak boleh buat benda ni? Boleh ke tak boleh buat benda ni? Antaranya adalah kita berada sekarang dalam bulan Rabi'ul Awwal. Apa benda yang ada dalam Rabi'ul Awwal? Rabi'ul Awwal. Rabi' ni musim bunga. Okay. Rabi'ul Awwal musim bunga, separuh masa pertama musim bunga. Rabi'ul Thani, Rabi'ul Thani adalah ataupun Rabi'ul Akhir adalah musim bunga yang semester kedua. Pusingan kedua daripada musim bunga. Di dalam bulan Rabi'ul Awwal, apa yang ada? Apa yang ada dalam Rabi'ul Awwal? Yang biasa kita duk celebrate tiap-tiap tahun. Apa dia? Maulidur Rasul. Okay, Maulidur Rasul. Okey. Baik, kita cerita sikit supaya kita faham. Kita faham apa pertentangan yang berlaku. Kenapa orang duk bergaduh Maulidur Rasul? Ada yang namakan dia bid'ah, ada yang kata boleh buat. Okey. So kita nak tahu kita ni nak duduk kumpulan mana? Nak terima ke tak nak terima ke? Sebab masing-masing benda ni hujah dengan Allah Taala. Bukan hujah dengan nak buat, bukan hujah dengan saya. Okey, nak buat tak nak buat hujah dengan Allah Taala. Allah Taala yang akan tanya, kenapa kamu buat benda ni? Okay. Kalau tak nak buat, kenapa kamu tak buat benda ni? Semua hujah dengan Allah Taala. Sebab tu kita kena faham. Okey, sesuatu benda yang dinisbahkan pada agama, boleh atau tak boleh, kita kena faham. Okey, supaya kita tahu apa yang kita buat dan kita boleh jawab depan Allah Taala nanti. Baik, Maulidur Rasul. Okey, ada dua kumpulan manusia dengan Maulidur Rasul. Okey. Satu kumpulan kata boleh. Satu kumpulan lagi kata tak boleh. Okay. Yang kata boleh, sebab apa dia kata boleh? Sebab dia kata macam kita sambut kelahiran kita. Kita sambut kelahiran kita. Okay, kita sambut kelahiran sebab kita nak tunjuk rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita sambut kelahiran sebab kita nak tunjuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kalau kita pun boleh sambut kelahiran kita, maka bukankah lebih baik kalau kita sambut kelahiran Nabi SAW? Kelahiran Nabi. Maka lagi besar kalau kelahiran kita pun menunjukkan syukur, maka menyambut kelahiran Nabi pun juga adalah satu bentuk kita menandakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, maka dia kata boleh buat. Okay, boleh buat. Okay. Yang kumpulan kedua kata tak boleh buat. Kenapa tak boleh buat? Okay, kerana orang sambut, bagi dia kata okey, sambut kelahiran adalah sendiri punya rasa syukur. Okey, dia tak ada kaitan dengan ibadah. Okey, walaupun syukur ni sebahagian daripada ibadah, tapi berterima kasih. Okey, berterima kasih bukanlah satu ibadah yang kita kata ibadah. Tak ada orang kata berterima kasih itu ibadah. Okey, tetapi orang sambut kelahiran Nabi SAW sebab apa? Sebab ia adalah satu ibadah. Orang nak dapat pahala, kan? Kita sambut kelahiran Nabi untuk apa? Untuk dapat pahala. Okay, untuk dapat syafaat. Okay. So benda ni adalah benda yang berkaitan dengan ibadah. Sebab pahala ni datang dengan ibadah. Syafaat datang dengan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu pada zaman Nabi SAW, Nabi sendiri tak sambut benda ni. Nabi tak sambut bersendiri.
Kalau betul kerana kesyukuran, sudah tentu Nabi sendiri yang sambut. Bukan Nabi tak ada masa, Nabi ada masa. Nabi ada masa, Nabi boleh pergi makan rumah sahabat, Nabi boleh pergi apa sahut apa jemputan orang ni, jemputan orang tu. Takkan Nabi tak boleh buat birthday celebration untuk Nabi SAW. Sudah tentulah Nabi ada masa dan boleh buat, tapi Nabi tak buat. Okay, Nabi tak buat menandakan benda tu bukan satu tuntutan agama. Kalau tuntutan agama, Nabi dah buat. Dan kemudian para sahabat selepas Nabi SAW tidak ada yang buat benda ni. Sahabat beratus ribu sahabat, tapi tak ada orang yang celebrate Maulidur Rasul, celebrate hari kelahiran Nabi SAW. Okey, maka kerana itu mereka mengatakan tak boleh, bahkan ia adalah bid'ah. Okay, so bila kita faham, ada orang yang kata okey, ini adalah tanda kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang rasa benda itu adalah menunjukkan tanda syukur, maka dia nak buat, maka itu hujah dia dengan Allah Taala. Dia jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti dia buat benda ini kerana sayang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan ada sebahagian orang yang tak buat. Kerana apa dia tak buat? Kerana bila sambut kelahiran Nabi, maka ia dikategorikan sebagai ibadah. Dia tak sama macam sambut kelahiran diri sendiri. Nak sambut kelahiran diri sendiri kerana nak melahirkan rasa gembira, melahirkan rasa syukur. Tapi menyambut kelahiran Nabi adalah kerana nak dapat pahala, nak dapat syafaat. So itu ibadah. Pahala dan syafaat datang untuk ibadah. Okey. Okay, lalu mereka kata tak boleh. Sebab apa? Ibadah Nabi SAW tak benarkan evolusi dalam ibadah. Dan bila berlaku evolusi, tadi Nabi kata apa? Fahuwa raddun, ia ditolak. Dan maka kerana itu ada orang yang tolak Maulidur Rasul dan ada orang yang terima Maulidur Rasul. So masing-masing tepuk dada tanya iman. Kalau saya sendiri, saya memilih untuk tidak menyambut. Sebab apa? Kalau kita berada di tengah-tengah, antara boleh dan tak boleh. Okay? Satu, boleh dapat pahala, tak boleh dapat ancaman apa Allah Taala kata apa bid'ah ini benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bid'ah ni dalam neraka. So kalau saya berada di pertengahan antara pilih nak dapat pahala ke nak jauh daripada neraka, kita tak tahu, kita di pertengahan. So kita ambil jalan selamat, tak payah buat sebab peluang untuk dapat pahala tu banyak lagi. Tapi kalau sekali masuk dalam neraka, macam mana kita nak lepaskan diri daripada api neraka? Nampak dia punya bahaya dia. Okay, sebab tu bila kita memilih untuk melakukan sesuatu, maka sandaran kita biarlah benda yang kita kata keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang kita buat bila kita jumpa Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat nanti, Allah Taala suka dan redha dengan apa yang kita buat. Okey, boleh nampak? Okey. Baik. Oi dah penuh dah. Kita kena padam sikit. Okay, kita tak lebih lagi daripada ahli kitab. Baik. Okey. So siapa ada soalan tanya, jangan sembunyi-sembunyi. Tak faham, kita tanya, kita buat perbincangan sama-sama insya-Allah. Okey. Baik. Ahli kitab adalah orang yang beriman kepada kitab-kitab. Okey, dan kita kata mereka ni ada dua. Dan berlaku evolusi kepada ahli kitab. Okay. Di mana ahli kitab? Contoh kita ambil orang-orang Yahudi. Okay, orang-orang Yahudi. Orang Yahudi pada asalnya mereka beriman kepada kitab Taurat. Okay. Lalu kemudiannya mereka berevolusi, maka mereka menjadi penyembah kepada harta. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala cerita banyak tempat-tempat dalam Al-Quran. Allah Taala cerita mereka menjadi menyembah harta, menyembah kuasa. Ini evolusi yang berlaku pada orang Yahudi. Sebab tu sekarang ni, kalau kita cari orang Yahudi, berapa ramai orang Yahudi yang beriman kepada Taurat? Yang beriman kepada Taurat. Ada, bukan tak ada. Tapi bilangan mereka sangat sedikit. Sangat sedikit yang beriman kepada kitab Taurat, yang masih percaya kepada kitab Taurat. Yang lain semua dah beriman kepada harta dan kuasa. Sebab tu kita tak heran caturan orang Yahudi menggunakan harta dan kuasa. Orang-orang Israel ni gunakan harta dan kuasa dengan macam-macam nama lah. Dengan kita ada Freemason, Illuminati, macam dia punya teori-teori yang ada. Okay, tapi kita tahu bahawa evolusi dalam agama Yahudi telah bertukar daripada Taurat kepada harta dan kuasa, yang mana harta dan kuasa ini datang daripada hasutan syaitan. Okay, menyebabkan ramai daripada orang-orang Yahudi ni dia seolah-olah menjadi hamba kepada syaitan. Sampaikan dia tak ada rasa takut dan tak ada rasa sedih
apabila dia bunuh orang. Dia tak kisah dia bunuh orang. Orang bunuh dia tak boleh. Dia marah. Orang bunuh dia, orang cederakan dia tak boleh. Tetapi kalau dia bunuh orang, maka tak ada masalah. Bahkan orang-orang Yahudi diajar daripada kecil bahawa semua manusia selain Yahudi adalah goyim. 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 Ini selepas evolusi ya ni. Selepas evolusi. Taurat ajar supaya buat baik kepada semua manusia. Ajak manusia kepada Allah Ta'ala. Tapi bila mereka dah evolusi, maka mereka menamakan semua manusia sebagai goyim. Goyim ni apa? Binatang ternakan. Goyim ni binatang ternakan. Semua manusia selain Yahudi adalah binatang ternakan. Okey, ya, kalau ada orang masih puji Yahudi ni, kita pun tak tahu nak cakap apa lah. Yahudi yang berevolusi ni. Tapi ada Yahudi-Yahudi yang baik. Kita tak nafikan. Okay, sebab Allah Ta'ala masih menamakan ada ahli kitab. Dan ini antara sebab ayat ni turun. Okay. Tapi Yahudi sekarang ni kebanyakan mereka percaya kepada ni. Percaya kepada ni dan menjadikan semua manusia goyim. Binatang ternakan. Boleh dibunuh sesuka hati, boleh diamalkan riba bersama mereka, boleh jual benda-benda haram, dadah ke apa pada mereka. Sebab semua depan selain Yahudi adalah goyim, binatang ternakan, maka kena layan dengan binatang ternakan. Okey. Ini agama Yahudi. Kita pergi pada agama Kristian. Okey, Kristian. Yahudi dah settle. Ini evolusi dia pergi kepada beriman kepada harta dan kuasa. Okey, baik. Kristian. Okay. Orang Kristian, Nasrani. Nasrani, Masya Allah, hilang. Okey, orang-orang Nasrani asalnya beriman kepada kitab Injil. Tapi kemudiannya mereka berevolusi apabila melihat pengorbanan, pengorbanan Yesus. Okay, mereka melihat pengorbanan Yesus, di mana Yesus disalib. Yesus disalib. Okey, lalu kenapa Yesus disalib? Okey. Ya, yang disalib tu sebenarnya bukanlah Nabi Isa AS, tetapi seorang yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Nisa bahawa Allah Taala telah mengubah rupa seorang daripada kalangan orang-orang Yahudi. Allah Taala ubah rupa dia menjadi rupa Nabi Isa AS, lalu dia disalib. Asal orang ini disalib adalah kerana orang Yahudi dia tak boleh nak terima. Orang Yahudi merasakan Nasrani ini adalah Renaissance. Dia rasakan bahawa orang Yahudi sedang menguasai. Orang Yahudi ni Allah Ta'ala memang janjikan bagi mereka, mereka akan menguasai dunia. Okey, lalu bila dia kuasai dunia, dia kuasai agama, tiba-tiba muncul pula satu agama, nama dia Nasrani. Lalu mereka merasakan Nasrani ini, Kristian ini adalah satu kita panggil apa? Reformasi. Kita kan suka guna perkataan tu. Ia adalah satu reformasi terhadap agama. Okay, lalu orang Yahudi dia tak boleh terima benda ni. Sampai Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ. Orang Yahudi kata Nasrani ni tak ada nilai. Ini adalah satu penentangan terhadap agama. Orang Nasrani pula tengok kata orang Yahudi ni telah menyeleweng. Lalu kami datang untuk membetulkan agama Yahudi ini. So berlaku penentangan antara Yahudi dengan Nasrani. Tapi kerana Yahudi masa itu adalah kuat yang dominan, dia adalah majoriti. Okay, lalu mereka dapat mengalahkan orang Nasrani. Lalu mereka tangkap tokoh Nasrani, pembawa agama Nasrani yang iaitu Nabi Isa AS. Lalu mereka tangkap tu bukanlah Nabi Isa, tapi seorang yang diserupakan Nabi Isa. Lalu orang tersebut disalib. Lalu orang-orang Nasrani ni, bila dia tengok Nabi Isa, dia tengok muka orang tu disalib. Orang tu dan muka orang tu muka Nabi Isa AS. Lalu dia kata Nabi Isa AS telah melakukan pengorbanan. Nabi Isa telah melakukan pengorbanan apabila dia disalib. Pengorbanan apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Pengorbanan Yesus ni sanggup disalib kerana nak tanggung dosa dan kesalahan semua orang-orang Nasrani. Okay, Yesus disalib sebab nak tanggung dosa dan kesalahan semua orang Nasrani. Sebab apa? Sebab orang Nasrani lain tidak dihukum. Yang dihukum hanya satu manusia dia. Okay, kenapa orang Yahudi hukum satu manusia? Itu kepimpinan masa itulah dia orang yang buat keputusan.
Okey, tetapi apabila hanya seorang manusia sahaja dihukum, maka orang-orang Nasrani lain merasakan bahawa ini pengorbanan besar yang telah dilakukan oleh Yesus. Lalu mereka daripada satu pengorbanan dia, asal dia, mereka merasai pengorbanan tu. Okay. Dan mereka rasa pengorbanan Yesus ni adalah untuk tanggung dosa dan kesalahan semua orang-orang Nasrani. Sebab tu sampai ke hari ini, apabila orang-orang Nasrani dia buat dosa, dia buat salah, apa dia buat? Dia akan pergi pada Yesus. Okay, dia akan pergi pada Yesus untuk minta agar Yesus hilangkan dia punya dosa dan kesalahan dia. Okay. So dan dosa dan kesalahan ni boleh dihilangkan dengan beli kupon, bukannya free. Mana ada dosa free? Apa hilang dosa free bagi orang Nasrani? Tak ada. Beli kupon. Okay, kupon ni dipanggil Sukukul Ghufran, bond keampunan. Okay, bond keampunan. Okay. Kalau waliyazubillah lah, kalau ada orang nak try, bolehlah pergi masuk dalam gereja, pergilah buat confession dengan father dia. Lepas tu father dia letaklah harga. Okay, kalau nak keampunan dosa kamu besar mana, ni kena bayar macam ni, orang ni kena bayar macam ni. So bond keampunan. Okay, itu kalau dosa besar lah. Kalau tak nak mengaku, tak mengaku kat father, tak ada masalah. Itu tak payah beli. Ni kalau mengaku. Orang yang rasa bersalah, lalu dia nak hilangkan dosa dia, dia beli bond keampunan. Okey, baik. Daripada pengorbanan, mereka rasa bahawa tanggung dosa dan kesalahan. Dan sampailah satu masa mereka mengatakan bahawa yang tanggung dosa dan kesalahan ni bukan manusia, tetapi ia adalah Tuhan. Ataupun ada sebahagian kata dia adalah anak Tuhan. Sebab apa? Sebab bukan calang-calang mana ada manusia yang sanggup untuk tanggung dosa semua manusia yang lain. Okay. Lalu Jesus ni dia bukan manusia, tapi dia adalah Tuhan. Dia adalah anak Tuhan. Okay. So maka jadilah Jesus ini diagungkan menjadi Tuhan. Okay. Dan sebahagian kata dia anak Tuhan, sebahagian kata mana boleh ada orang yang masih beriman pada Allah Ta'ala, dia kata Jesus ini adalah roh suci Gabriel. Itulah lebih kurang. Maka jadilah ada orang yang campurkan golongan pertengahan, golongan wasatiyah. So dicampurkan tiga-tiga ni, maka 3 in 1. Okay, maka jadilah 3 in 1, Trinity yang ada pada hari ini. Dan Trinity ni telah ada pada zaman Nabi SAW lagi. Okay, Trinity ni telah ada pada zaman Nabi SAW lagi. So ini evolusi yang berlaku. Okay, dan Nasrani ni kenapa dia jadi kuat? Macam mana dia jadi kuat? Kita kena tahu juga Nasrani, sebab benda yang dia bawa ni tak logik ni. 3 dalam 1, macam mana ada seorang satu badan tapi ada tiga roh dalam tu. Ada 3 benda dalam tu. Ada Tuhan, ada anak Tuhan, ada roh suci dalam tu. So akal kita tak dapat nak terima benda tu. Walau bagaimanapun Rom sampai satu masa mereka telah menjadikan Kristian sebagai agama rasmi Rom. Dan itulah kebangkitan Kristian. Di sinilah berlaku kebangkitan Kristian apabila Rom menjadikan Kristianiti sebagai dia punya agama rasmi dia. Kalau tak, Rom sebelum tu percaya kepada dewa-dewa, Zeus, Poseidon, itu nama-nama dewa-dewa Rom. Tapi lepas ambil agama Nasrani, maka dia dah tak percaya kepada dewa-dewa tu dah. Okay, Tuhan mereka dah jadi Jesus. Okay, so itu evolusi yang berlaku. Ahli kitab yang masih kekal tidak berevolusi. Ahli kitab ni siapa? Orang yang masih kekal dan tidak berevolusi. Apabila dia telah berevolusi, maka dia dah keluar daripada nama ahli kitab. Mereka bukan lagi ahli kitab. Okay. So ahli kitab adalah orang-orang yang masih berpegang kepada kitab-kitab Taurat dan Injil mengikut ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Okay, baik. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa ada di kalangan ahli kitab ini satu ummah, satu kumpulan manusia yang qa'imah. Okay, yang mereka qa'imah ni maksudnya mendirikan ataupun melaksanakan tuntutan-tuntutan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-lail. Di mana mereka ini yatlun, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala
ana al-lail, ketika mana di dalam kegelapan malam. Jadi malam tu dia ada waktu time kemuncak malam. Itu waktu kemuncak malam. Di mana malam ni waktu kemuncaknya adalah waktu orang tidur. Waktu orang tidur, maka ia adalah waktu yang susah untuk orang bangun pada waktu tersebut. Kalau pukul 12, pukul 1 tu masih lagi ada orang yang boleh berjaga. Tapi bila dah masuk pukul 3, pukul 4, orang yang boleh berjaga tadi pun dia akan rasa mengantuk juga. So itu waktu kemuncak malam. Waktu memang untuk manusia berehat. Dan mengantuk tu datang disebabkan oleh rembesan hormon-hormon pada badan manusia, menyebabkan manusia mengantuk. Dan Allah SWT memang jadikan malam pula untuk orang tidur, untuk orang berehat. Ana al-laili wahum yasjudun, dan mereka ini membaca Al-Quran juga dalam keadaan yasjudun. Okey, sama ada wahum yasjudun ni dia ada dua situasi. Satu, Allah Taala memang menceritakan wahum yasjudun sebagai satu ayat asing, di mana Allah Taala kata mereka pun menunaikan solat dan bersujud kepada Allah Taala. Okay, dan satu makna lain adalah yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran pada waktu tengah-tengah malam. Okay, wa hum yasjudun, di dalam solat mereka, di dalam ibadah mereka kepada Allah Taala. Okay. So kenapa Allah Taala cerita seolah-olah macam puji ahli kitab? Bukankah ahli kitab ni engkar kepada Nabi SAW? Tak nak beriman kepada Nabi SAW. Tapi kenapa ayat 113 ni macam ayat memuji ahli kitab? Ya, lalu ada persoalan. Kalau orang yang baca ayat ni sahaja, maka dia akan kata, tak ada masalah jadi ahli kitab. Sebab apa? Allah Ta'ala sendiri puji ahli kitab. Okay. Tetapi kekeliruan itu boleh dihilangkan apabila kita pergi kepada sebab turun. Nanti kita tengok pada sebab turun dia. Okay. Lalu kita habiskan sikit ayat ni. Yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Lalu ada di kalangan ahli kitab yang yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka beriman kepada hari akhirat. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka ajak orang kepada kebaikan. Bila tengok keganasan-keganasan yang dilakukan oleh Zionis Israel, maka ada di kalangan ahli kitab yang tak bersetuju, kata ini bukan daripada ajaran Taurat. Tidak ada dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam untuk melakukan kezaliman dan kekejaman kepada sesama manusia. Okey. Oh, tidak. Sebentar ya. Okey, minta maaf. Nak habis tak perasan. Okey. Oh, minta maaf. Bateri laptop nak habis tak perasan. Okey. So, kita balik pada ayat tadi. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Itu benda yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Semuanya diterapkan dalam oleh orang ahli kitab ini. Wa yusari'una fil khairat, dan apabila ada peluang-peluang untuk melakukan kebaikan, maka wa yusari'un, surah cepat. Mereka bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin, dan Allah Taala kata mereka ini dari kalangan orang-orang yang saleh. Tapi ada benda-benda yang menghalang daripada mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin juga orang ini yang disebutkan oleh Allah Taala ini adalah ahli kitab yang ada sebelum Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Okay, macam mana yang berlaku kepada Waraqah bin Naufal. Okay, Waraqah bin Naufal. Kenal Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal ini adalah sepupu pada Khadijah. Okay, sepupu pada Khadijah bintu Khuwailid, isteri Nabi yang pertama. Okay. Baik, Waraqah bin Naufal adalah seorang yang Nasrani. Okay, seorang ahli kitab. Sama ada di Yahudi ataupun di Nasrani. Dan kalau ikut situasi pada waktu itu, yang lebih dominan adalah Nasrani. Kerana pada waktu Nabi SAW dibangkitkan ataupun dilahirkan, kuasa paling besar pada waktu itu adalah dua. Peperangan antara Rom dan Parsi. Okay, Parsi ni kita tahu penyembah api.
Okey, Rom ni pula kita tahu dia ambil Nasrani sebagai agama rasmi. Okey, lalu kuasa yang lebih dominan pada waktu itu adalah Nasrani, Kristian. Maka kalau kita kata ada ahli kitab di Makkah Al-Mukarramah, maka yang lebih kecenderungan itu lebih kepada Nasrani, Kristian. Okey, walau bagaimanapun Waraqah bin Naufal bercerita tentang bila Nabi SAW menceritakan tentang Jibril datang kepada baginda. Jibril datang. Maka Waraqah bin Naufal kata Jibril juga datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka seolah-olah menggambarkan bahawa Waraqah bin Naufal beriman kepada Nabi Musa, iaitu agama Yahudi. Maka kita Taurat. Okay. Dan tidak mustahil juga beriman kepada Injil. Kerana apa? Orang yang betul-betul beriman kepada Injil, dia akan beriman kepada Taurat. Sebab apa? Nabi Isa, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tadi. Nabi Isa kata apa? Aku datang untuk membenarkan kitab Taurat. Okay, untuk membenarkan kitab Taurat, membenarkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang membawa kitab Taurat. Okay. So apabila Nabi bercerita tentang Jibril datang kepada baginda, okay, Waraqah bin Naufal dia dah tahu dah. Okay, dia dah tahu dah tentang kedatangan Nabi SAW. Tetapi Nabi belum iklan diri dia sebagai Nabi dan Rasul. Belum iklan lagi. Okay, so dia tak boleh lah nak menzahirkan sesuatu yang tidak zahir. Bila Nabi belum iklan diri dia sebagai Nabi dan Rasul. Sebab tu Waraqah bin Naufal kata, kalaulah sekiranya aku sempat time kamu iklankan diri kamu sebagai Nabi dan Rasul, aku akan pertahankan kamu. Dia kata Waraqah bin Naufal. Walaupun Waraqah bin Naufal kata ini dah boleh agak dah bagi ni Nabi, tapi Waraqah bin Naufal dia tidak lagi beriman kepada Nabi SAW. Itu pun Nabi SAW bagi tahu dia adalah ahli kitab. Kitab yang mana kemungkinan dia akan masuk syurga. Bahkan yang tak sempat dengan Nabi, yang sezaman dengan Nabi, sebelum Nabi menjadi Nabi dan Rasul, Nabi kata Zaid bin Amr bin Naufal, ataupun Zaid bin Amr bin Naufal, yub'athu ummatan wahidah. Seorang ahli kitab yang berada dekat Makkah Al-Mukarramah akan dibangkitkan sebagai seorang-seorangnya orang beriman pada zaman dia. Zaid bin Amr bin Naufal, salah seorang kafir Quraisy. Okay. So Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ulaika minas salihin. Mereka ni adalah kalangan orang-orang yang saleh. Dan kita nak tahu juga, kita jadi tertanya-tanya, kenapa ayat ni 113 sampai 115 adalah pujian kepada ahli kitab. Sedangkan ahli kitab ni tak beriman kepada Nabi SAW. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh. Apa yang mereka buat daripada kebaikan, falan yukfaruh, maka ia tidak akan dihapuskan. Okay, ia tidak akan ditutup. Maksudnya Allah Ta'ala akan kekalkan. Allah Ta'ala akan tulis benda itu sebagai pahala bagi dia. Falan yukfaruh, tidak akan dihapuskan. Wallahu alimum bil muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui orang-orang yang bertakwa. Nampak? Ahli kitab, Allah Ta'ala namakan dia sebagai orang-orang yang bertakwa. Okey, kita jadi, ini satu kejutan kepada kita. Ahli kitab pun boleh jadi orang bertakwa. Lalu tak ada masalah untuk kita menjadi seorang yang, kita kata, pelbagaian agama. Orang yang duduk kepelbagaian agama. Bahkan zaman sekarang ni ada satu kempen, dipanggil Millah Abraham. Okay, Millah Abraham. Okay, di mana Millah Abraham dikata semua agama sama asalnya daripada Ibrahim alaihissalam. Semua agama sama asal daripada Ibrahim alaihissalam. Okay, lalu orang yang dengar ayat ni dan kemudian dia kata Millah Abraham, maka dia kata okeylah, tak ada masalah untuk kita terima semua agama. Okey, sambil dia abaikan ayat inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Ta'ala hanyalah al-Islam. Yang lain semua Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah tak terima setelah kedatangan Nabi SAW. So kita kena tahu, jangan terpedaya. Sebab bila kadang-kadang orang yang nak bawa orang yang jual insurans, orang yang jadi wealth planner, dia akan cerita benda baik je. Dia akan cerita benda-benda yang dia berbentuk ighra', berbentuk mailah jual aku. Dia akan cerita benda-benda yang berbentuk seperti itu untuk menarik orang kepada dia. Okay, dia akan cerita ayat ni apa semua, tapi dia tak cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala dah tolak. Bila Allah Ta'ala datang ke Al-Quran, Allah Ta'ala kata muhaiminan alaih. Al-Quran ni datang untuk menyimpulkan. Semua kitab-kitab sebelum tu semua dah tak ada dah.
disimpulkan menjadi satu kitab, iaitu Al-Quran. Semua ajaran para nabi dan rasul semua dikumpulkan untuk duduk di bawah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta Nabi berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau anna Musa hayya ma wasi'ahu illa ayattabi'ani." Kalaulah Musa tu masih hidup lagi pada ketika ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tu, maka Nabi Musa juga tetap kena beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihi salam datang pun akan beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Okey, lalu kita sampai kepada sebab turun. Kita pun pening. Apa sebab turun ayat ni sampai Allah Taala puji orang-orang ahli kitab ni? Okay. Maka sebab turunnya adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, akhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-isya. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar solat isya. Okey, solat isya. Dan solat isya ini okey, kadang-kadang Nabi buat pada awal waktu. Awal waktu isya. Okey, kadang-kadang Nabi buat pada pertengahan malam. Pertengahan malam. Okey. Kerana Jibril alaihi salam turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dua waktu ni. Jibril kata ini waktu isyak, ini pun waktu isyak. So Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok keadaan manusia. Nabi nak solat isyak, Nabi tengok keadaan orang. Okey, kalau orang tu nampak penat, okey, maka Nabi lewatkan. Okay. Tapi kalau orang nampak segar, sembang-sembang duk apa semua, maka Nabi cepatkan. Okey, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, idza ra'awhum akhfaru, idza ra'awhum ijtama'u, riwayat dia dalam hadis salat isyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tu, apa maksud hadis tu adalah apabila Nabi melihat mereka sudah berkumpul, Nabi akan segerakan solat. Tapi bila Nabi tengok mereka lewat datang kerana ada urusan, baru balik daripada perang, baru balik daripada musafir, maka Nabi akan lewatkan solat isyak. Dan lewatnya solat isyak Nabi sampai ke pertengahan malam. Okay. Sebab tu waktu solat isyak, kita cerita sikit tentang waktu solat isyak. Waktu solat isyak kita boleh bahagikan kepada dua waktu. Okay. Okay. Kita bagikan kepada dua waktu, iaitu waktu sebelum pertengahan malam. Okay. Daripada masuk waktu isyak, okay, masuk waktu sehingga tengah malam. So ini waktu dipanggil waktu luas, waktu muasa'. Okay, kita nak solat isyak pada pukul berapa pun selagi tak masuk tengah malam, tak apa, pilihlah. Nak solat pukul 9 ke, pukul 10 ke, pukul 11 ke, pukul 12 ke. So ini waktu yang dibenarkan untuk kita pilih. Bila kita nak solat. Tulanglah masing-masing punya keadaan. Okey. Ada waktu selepas tengah malam. Okay, selepas tengah malam. Ada sebahagian daripada ahli ilmu dia kata mana ada solat isyak lepas tengah malam. No more solat isyak. Okay, dia kata tak boleh solat isyak. Solat isyak sampai tengah malam je. Jibril datang solat sampai tengah malam. Lebih tengah malam bukan isyak. Ada yang kata solat isyak waktu dia habis sampai subuh. Okey, sampai subuh waktu solat isyak. Okey, tapi daripada tengah malam sampai solat subuh, dia bukan lagi waktu muasa'. Dia bukan lagi waktu tetapi dia waktu ijza'. Dia panggil waktu ijza'. Apa maksud waktu ijza'? Waktu ijza' ni adalah katalah kita tertidur. Kita tertidur kan. Kita tertidur lepas solat maghrib. Okay, lalu kita bangun pada pukul 2.30 pagi. So, kita tahu kita tak solat isyak lagi. So, boleh tak kita relax dah? Tengok pukul 3 ke, pukul 4 ke, baru kita solat isyak. Ataupun 5 minit sebelum subuh ke. 5 minit sebelum subuh. Okay. Boleh tak kita solat isyak pada waktu ni? Okay. So, majoriti para ulama kata tak boleh. Sebab waktu dekat sini adalah waktu ijza'. Kita tersedar je, kita teringat je, solat terus. Okay, solat terus. Okay, walaupun ada sebahagian daripada para ahli ilmu mengatakan boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Tapi pandangan yang lebih kuat,
adalah pandangan yang kita kata dekat waktu ni adalah waktu ijza. Waktu ijza iaitu bila kita teringat je terus solat. Ataupun kita balik daripada musafir, kita tak ada tempat nak berhenti, RNR semua penuh, tak sempat nak berhenti, lalu tersekat dalam jam sampai pukul 3 baru sampai. Okay. Ni kita tak solat isyak lagi. So boleh tak kita rehat sekejap lah, sampai pukul 4 nanti kita solat lah. So waktu ni waktu ijza, kalau kita ada tenaga lagi, kita mampu untuk fokus dalam solat, maka solat terus. Okay, boleh nampak? Okay. Dan waktu ni bukan hanya berlaku pada solat isyak semata-mata, tapi ada pada waktu solat lain. Okay. Antaranya adalah waktu solat subuh. Okay. Solat subuh pun ada waktu ijza. Okay. Di mana waktu solat subuh biasanya sejam lepas solat subuh tu waktu muasa. Pilihlah nak solat mana pun. Okay. Tetapi apabila subuh ni dah masuk waktu isfirar, dipanggil isfirar, waktu yang matahari dah menunjukkan cahaya dia. Kita pun dah nampak kan, daripada gelap tiba-tiba keluar jadi warna biru pula dekat kita punya tingkap. So apabila keluar warna biru, maksudnya cahaya dah makin keluar, maka dia dah jadi waktu ijza. Kita tak ada pilihan. Kalau kita terjaga pada waktu tu, maksudnya kita terjaga. Selak-selak langsung tengok, dah nak cerah dah. Dah ada cahaya dah. So kita tak boleh nak tangguhkan 5 minit ke 10 minit ke 15 minit ke, solat terus. Okay. Begitu juga pada solat asar. Contoh solat asar. Walaupun solat asar ni waktu dia habis dengan masuknya waktu maghrib, okey, tetapi ada waktu solat asar, ada waktu ijza, okey, di mana sebelum maghrib tu kita ada tempoh dalam lebih kurang 20 minit ataupun 30 minit sebelum maghrib. Okey, 20 minit atau 30 minit. Yang mana waktu ni Nabi SAW kata di mana kita tidak boleh solat dan tidak boleh menguburkan jenazah kita pada waktu tu. Nusalli fiha wa naqbura fiha mautana. Untuk kita solat padanya dan untuk kita menguburkan jenazah kita pada waktu tu. So waktu tu adalah 20 ke 30 minit lah sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Okay. So waktu ni adalah waktu ijza. Masuk je waktu ni, kita tak boleh nak lewatkan solat 5 minit ke 6 minit ke 7 minit ke, tak. Masuk je waktu ni, maka kena solat terus. Sebelum masuk waktu ni tak apa, boleh rehat-rehat sikit, solat time mana nak solat. Okay. Tapi masuk je waktu ni, maka kena solat terus. Okay. So itu waktu solat yang kadang-kadang orang tak terangkan kepada kita. Orang kata okey, solat subuh habis bila terbit matahari, so kita pun relax je. Kadang-kadang ada waktu yang dinamakan waktu ijza. Okay. Baik. Nabi SAW solat isyak. Akhara. So bila Nabi lewatkan solat isyak, kita pun tahu bahawa Nabi solat isyak kalau lewat adalah pada waktu pertengahan malam. Okay, pertengahan malam sama ada pukul 11 atau pukul 12, bergantung pada waktu subuh bila. Kadang waktu subuh dekat Arab Saudi ni pukul 3.30 dah subuh. Ada time-time 3.30 subuh. So kalau 3.30 subuh ni, pukul 11.30 dah tengah malam. Ataupun pukul 11 dah tengah malam. Okay. So bila dah tengah malam ni, maka inilah waktu Nabi SAW solat. Ataupun pukul 10.30 pun dah tengah malam kan, kalau kita kira. Kira ikut jam. Okay. So Nabi SAW melewatkan solat isyak. Dan melewatkan solat isyak ni, ada sebahagian ahli ilmu dia kata melewatkan solat isyak ni adalah antara sunnah Nabi SAW. Maksudnya Nabi sepatutnya dalam masyarakat Muslim, kita kadang-kadang kita cepatkan solat isyak, kadang-kadang kita lewatkan solat isyak. Okay, dan perkara ini sebab tu dia tak jadi masalah kat kita. Sebab apa? Kita tiap-tiap malam kita ada kuliah maghrib. Kuliah maghrib ni kadang-kadang dia lajak ni sampai sejam. Okay, ada yang lebih daripada sejam. So ada orang persoalkan, apa ni tak solat ke? Kuliah tak solat ke? So Nabi SAW pun akhar. Okay, kalau ada peluang untuk kita melewatkan solat isyak, tapi dengan syarat berjemaah lah. Okay, dengan syarat solat isyak tu berjemaah, bukan kita lewat seorang-seorang. Kita ni tinggalkan jemaah kan. So itu rugi. Okay, so akhar Rasulullah SAW solat isyak. Nabi melewatkan dengan jemaah solat isyak. Okay. Kemudian Nabi keluar pergi ke masjid. Maksudnya Nabi keluar untuk solat isyak, pergi ke masjid pada waktu yang dah lewat. Fa idzan nasu yantaziruna as-salah. Lalu pada waktu tu orang ramai dah menunggu Nabi SAW
untuk menunaikan salat. Maka Nabi SAW berkata, ama innahu laisa min ahli hadhihi al-adyan ahadun yadhkurullaha hadhihi as-sa'ata ghairukum. Okey, maka Allah Subhanahu Nabi bagi tahu kepada para sahabat. Nabi nak puji para sahabat ni. Nabi kata apa? Ketahuilah bahawa sesungguhnya dalam banyak-banyak agama yang ada dekat dunia ni, maka tidak ada orang yang seperti kamu. Tidak ada orang yang beragama seperti kamu, yakni yadhkurullaha hadhihi sa'ah. Okay, yang mana mereka mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ataupun berzikir menyebut nama Allah Taala pada waktu ini, hadhihi sa'ah, pada waktu ini. Okey, itu waktu tengah malam. Okay, sebab waktu tengah malam biasa orang tidur. Lalu Nabi SAW pun kata bahawa orang Yahudi pun tak ada macam ni, orang Kristian pun tak ada macam ni. Orang asal mana-mana orang sekalipun yang beragama, maka dia tidak akan beribadah pada waktu tengah malam melainkan orang Islam dia. Okay, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini 113 hingga 115. Sebab apa? Allah Taala nak bagi tahu pada Nabi SAW. Okey, orang selain Islam pun ada. Okey, di kalangan ahli kitab ada yang mentaati Allah Taala, berzikir mengingati Allah Taala, membaca Al-Quran, membaca kalam Allah Taala, membaca Taurat, membaca Injil pada ana al-lail, pada waktu kemuncak malam. Itulah deep masuk dalam. Itu dalam tengah malam. Okey. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat. Maka kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bukan puji ahli kitab. Okey, bukannya memuji ahli kitab ataupun kata bolehlah kamu nak join ahli kitab. Tapi Allah Taala nak bagi tahu, wahai Rasulullah, bukan semua ahli kitab pemalas. Bukan semua ahli kitab tidak jaga malam, tidak qiyamul lail. Ada di kalangan ahli kitab yang qiyamul lail, seperti mana orang beriman qiyamul lail. Maka itu yang dimaksudkan daripada ayat ini, ayat 113 sehingga ayat 115 daripada surah Ali Imran. Okey. Baik. Okay, ada soalan? Jadi kita nak pergi pada yang seterusnya. Okey, tak ada. Okey. Kita tarik nafas sekejap. Okey, kemudian kita sambung sikit. Okey, kita pergi pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat 122 daripada surah Ali Imran. Okey, ayat 122 daripada surah Ali Imran. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. Okey, apabila ada dua kumpulan di kalangan kamu, ta'ifatan, dua kumpulan di kalangan kamu. Okey. So minkum, benda ni penting. Okey, biasa kalau kita tengok ayat-ayat Al-Quran, maka kita tengok dhamir dia sekali. Okey, kalau Allah Taala guna kum, maka kita tahu dia sebahagian daripada orang Islam. Yang ni kita kena tahu. Okey, dhamir ni penting. Okey, sebab macam contoh Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Baqarah, kan, ayat Qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi. Okey, nampak, min akhihi. Okey. So kat sini Allah SWT gunakan saudaranya. So saudara dia tu orang Islam. Okey, dia tu orang Islam. So saudaranya maksudnya dia adalah orang Islam juga. Orang Islam juga. Okay. So Allah SWT kata dekat ayat surah Al-Baqarah tu, ayat Qisas tu, bahawa kalau kamu nak hukum orang yang buat salah, macam contohlah kita ada kisah kan, macam si A bunuh si B. Okay, si A bunuh si B. Okay, lalu apabila si A nak bunuh si B, apabila si A bunuh si B, maka keluarga si B ni nak tuntut bela.
nak tuntut bela, nak kena hukum si A. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata keluarga, wahai keluarga si B, okey, kamu ingat orang yang kamu nak hukum tu dia adalah saudara seagama kamu. Dia adalah saudara seagama kamu. So kalau kamu boleh maafkan dia, ringankan beban dia, itu lebih baik. Kalau maksudnya janganlah menghukum kerana emosi, kerana benci, dendam. Jangan menghukum kerana itu. Tapi kalau nak hukum kerana dia buat kesalahan, maka itu memang Allah Ta'ala dah siapkan hukuman. Tapi Allah Ta'ala bagi peluang. Bagi kamu, wahai keluarga sendiri, orang A ni walaupun dia dia bunuh kamu punya saudara kamu, ahli keluarga kamu, tapi dia adalah saudara seagama kamu. So kalau kamu nak maafkan dia, maka itu lebih baik. Fattiba'un bil ma'ruf, man ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Lalu kita balik pada ayat ni. Allah Subhanahu Wa Taala kata idhamma ta'ifatani minkum an tafshala. Minkum maksudnya sebahagian daripada orang beriman. Baik. Cerita ni pasal apa sebenarnya? Kita akan tengok cerita ni dalam sebab turun. Sebab turun. Saya tak cerita kat sekarang, saya cerita kat sebab turun ayat nanti. Tapi secara umumnya Allah Ta'ala menceritakan tentang dua kumpulan dari kalangan orang beriman. Antafshala, hammat antafshala. Maksudnya dia merasakan bahawa orang Islam akan gagal. Ini dahsyat ni. Sepatutnya dia bersama dengan orang Islam, dia membantu orang Islam dan memenangkan orang Islam. Tapi dia rasa antafshala, Islam ni akan gagal. Percaturan kali ini, perancangan kali ini, perancangan yang gagal. Orang Islam akan kalah. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu bahawa wallahu waliyuhum. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadi penjaga mereka, memelihara mereka. Asal mereka tidak yakin, mereka rasa akan gagal. Tapi setelah Allah Ta'ala menanamkan pada diri mereka bahawa pentingnya ikut. Pentingnya perancangan ni, ikut perancangan ni. Maka mereka ikut perancangan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan selebihnya biar Allah Ta'ala uruskan. Allah Ta'ala kata yakin dengan perancangan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin orang Islam pada waktu itu. So ini sebab turun ayat. Kita nak tengok sebab turun ayat untuk kita bagi nampak sikit apa benda yang berlaku sebenarnya ni pada ayat 122. Ayat 122 ialah ayat yang turun ketika peperangan Uhud. Di mana kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Berkenaan dengan sebab turun. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Jabir ni dia sahabat Nabi, Abdullah bin Haram bapa dia pun sahabat Nabi. Qala Jabir berkata fina nazalat. Ayat ini turun kepada kami orang-orang Ansar. Orang Ansar, tapi bukan semua orang Ansar, tapi ada dua kabilah dari kalangan Ansar, iaitu Bani Salimah dan Bani Harithah. Kedua-dua ni, Bani Salimah dan Bani Harithah ni, dia duduk dekat kawasan Qiblatain. Siapa pernah pergi Madinah Al-Munawwarah, dia akan lalu dekat kawasan Qiblatain. So Bani Salimah, Bani Harithah ni, dia duduk dekat kawasan Masjid Qiblatain. Kawasan luas lah, bukannya kat kawasan masjid je, sampai ke belakang, sampai ke universiti Islam Madinah tu pun dipanggil Hai Bani Salimah dengan Hai Bani Harithah. Lalu ini kawasan Qiblatain. So apa yang jadi dalam peperangan Uhud? Apabila Nabi SAW nak pergi berperang dalam peperangan Uhud, Nabi panggil sahabat untuk meeting. Nabi panggil sahabat untuk meeting. Nabi panggil meeting. Nabi bagi tahu kepada para sahabat. Nabi bagi tahu kepada para sahabat bahawa ada musuh nak datang menyerang. Macam mana Nabi tahu? Ada musuh nak datang menyerang Madinah Al-Munawwarah. Nabi tahu kerana di Makkah Al-Mukarramah pada waktu itu ada bapa saudara Nabi nama dia Al-Abbas. Bapa kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. So Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi SAW yang pada waktu itu masih lagi belum memeluk Islam, tapi dia tetap sayang kepada anak saudara dia. Nabi Muhammad SAW. So apabila Al-Abbas ni tahu bahawa orang-orang kafir Quraisy dekat Makkah ni dia sedang merancang untuk serang Madinah Al-Munawwarah. Dan Al-Abbas ni pula kedudukan dia
jawatan dia bukannya jawatan cikai-cikai. So bila orang kafir dia nak buat meeting, dia akan ajak lah Al-Abbas ni. Bani Abdul Muttalib ni bani yang kita kata keluarga middle class lah. Middle class. Okay, tapi sebab Abdul Muttalib ni dia pernah jadi pengetua ataupun dia pernah jadi orang paling berkuasa. Kedudukan daripada dia pernah menjadi presiden lah kalau kita nak kata. Presiden dekat Makkah Al-Mukarramah. Okay, so Bani Abdul Muttalib ni, Bani Hashim ni dia ada kedudukan yang hebat. So Al-Abbas ni pun diajak pergi masuk meeting juga. So bila dia tahu, Al-Abbas ni tahu bahawa orang kafir Quraisy dia nak serang Nabi SAW, maka senyap-senyap dia hantar surat. Dia hantar surat kepada Nabi SAW bagi tahu bahawa 3,000 orang kafir Quraisy sedang bersiap sedia untuk berperang dengan Nabi SAW. So persoalan dia, orang kafir Quraisy pada waktu tu baru kalah. Baru kalah perang Badar. Baru kalah perang Badar. Allah tulisan, baru kalah perang Badar. Tapi nak pegang juga dengan Nabi SAW. Sebab apa? Balas dendam. Peperangan ini adalah peperangan balas dendam, di mana mereka kumpulkan semua harta-harta yang ada. Semua harta-harta yang ada untuk pergi serang Nabi SAW. So Al-Abbas dia tahu benda ni, lalu dia risau akan keselamatan Nabi SAW. Lalu dia hantar surat kepada Nabi, dan Nabi SAW apabila tahu tentang kedatangan orang kafir Quraisy ni, maka Nabi meeting dengan para sahabat. Dan ini cara Nabi SAW. Nabi dia ada apa? Nabi ada kuasa veto. Kalau Nabi kata A, siapa yang berani kata B? Kalau Nabi kata C, siapa yang berani kata D? Tak ada orang berani. Sebab apa? Dan itu kalau ada orang yang menjawab pun akan menjadi masalah pada dia. Sebab apa? Sebab Nabi ada kuasa veto dan Nabi ada wahyu. Benda yang tak ada pada mana-mana orang Islam pada waktu tu. So kalau Nabi nak bagi kata, kita perang kat sini. Orang ni keluar pergi perang. Tak ada orang berani bantah Nabi SAW. Tapi Nabi nak ajar pada kita bahawa cara penyelesaian masalah bukan veto. Veto ni boleh jadi cara penyelesaian masalah, tetapi cara penyelesaian masalah yang lebih baik adalah meeting. Syura, bermesyuarat. Wa amruhum syura bainahum. Wa syawirhum fil amr. Allah Ta'ala suruh bermesyuaratlah, meeting lah. Sebab apa? Meeting ni boleh menghasilkan keputusan yang lebih jelas dan lebih meyakinkan. Kalau seorang buat keputusan, kita tak tahu betul ke tak betul, boleh terima ke tak boleh terima ke. Tapi kalau 10 orang buat keputusan, seorang seorang yang sebarkan, 9 lagi telah backup. Kan? Nampak dia punya kekuatan dia. Apabila bermesyuarat. Dan bila mesyuarat ni, orang akan tengok pro dengan cons. Dia akan tengok apa benda positif, apa benda negatif. So kadang-kadang satu akal ni dia tak dapat nak memikirkan semua ni. Tapi kalau ada 10 akal, 20 akal, 100 akal, maka kita dapat memikirkan apa yang positif dan apa yang negatif. Lalu Nabi meeting dengan bersama para sahabat. Nabi bagi tahu bahawa 3,000 orang datang serang Madinah Munawwarah. Lalu apa pandangan kalian? Maka orang-orang Ansar dan Muhajirin ni, mereka ni pun expert dalam peperangan. Bukannya orang biasa-biasa. Lalu mereka kata, wahai Rasulullah, kalau kita bertahan dekat Madinah, kalau kita kalah, habislah Madinah. Habis jatuh Madinah. Lalu kita buat 2 lapisan. Satu pergi bertahan kat luar, satu jaga Madinah. Lalu maksudnya adalah ketenteraan, kelompok besar tentera Islam pergi bertahan dekat luar. Jadi garrison. Jaga sempadan Madinah. Dan di dalam Madinah ni pun ada orang yang tolong mempertahankan juga Madinah. So ini pandangan majoriti para sahabat. Ini pandangan majoriti para sahabat. Nabi nak buat sebahagian lagi daripada sahabat pula, dia kata apa? Bertahan je lah dalam Madinah. Kenapa kita tak bertahan di dalam Madinah? Mempertahankan Madinah, ini lebih semangat. Sebab apa? Dekat belakang kita tahu ada anak, isteri kita sedang pertahankan. Itu lebih menambahkan semangat kita untuk berperang. So ada 2 pandangan, dan Nabi SAW memilih untuk bertahan di Madinah. Memilih untuk bertahan di dalam Madinah. Tapi ini majoriti. Majoriti menang. Dan majoriti ni bukan cakap atas angin. Bukan semata-mata bangkang Nabi SAW, tapi dia berhujah. Hujah mereka kuat.
Dia ada hujah, dia ada ilmu. Sebab tu dalam apa-apa urusan pun, bila kita dengar, contohlah, kita ni ada orang yang kita suka, ada orang yang kita tak suka. Bila kita tengok parlimen contohnya, kita ada golongan yang kita suka, golongan kita tak suka. Okay? Tapi jangan sokong sebab emosi. Tolong, jangan sokong sebab emosi. Ini berapa banyak kerosakan jadi disebabkan sokongan akibat emosi. Tapi sokong disebabkan oleh hujah. Dengar hujah masing-masing. Dengar pandangan masing-masing. Okay, Nabi SAW, Nabi ni Nabi. Okay. Nabi dengar hujah dan Nabi ikut majoriti. Nabi kata, okey, kita pegang dengan pandangan majoriti. Nabi pegang pandangan majoriti. Bila Nabi sebut dia Nabi pegang pandangan majoriti ni, sahabat yang pegang majoriti ni semua rasa bersalah. Semua yang pegang majoriti ni, yang berpandangan untuk berperang dekat luar Madinah ni, semua rasa bersalah. Okey, rasa bersalah. Okey, bila rasa bersalah, mereka tak bersiap. Tak siap. Tak ready lah nak pergi perang. Sebab apa? Rasa bersalah lah kat Nabi SAW. Nabi pilih nak bertahan dalam Madinah. Tiba-tiba aku ni, siapa entah aku ni? Apa nak tak bersetuju dengan pandangan Nabi SAW. Lalu orang majoriti ni kerana rasa bersalah, dia berkumpul di luar rumah Nabi SAW dalam keadaan mereka tak bersiap lagi untuk perang. Tetapi Nabi SAW nak bagi tahu bahawa bila kita dah buat keputusan mesyuarat, maka pegang dengan keputusan. Jangan bolak-balik, jangan berundur ke, jangan apa, pegang dengan keputusan mesyuarat. Sebab dalam mesyuarat itu mesti ada keberkatan dia. Natijah yang keluar daripada mesyuarat, kalau buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah fikirkan maslahat dan mudarat dia, pasti ada natijah baik yang keluar daripadanya. Okey, maka sebab tu Nabi SAW, bila Nabi dah buat keputusan dia nak ikut majoriti, Nabi tak duduk balik dalam rumah fikir, betul ke keputusan aku benarkan keluar ni? Betul ke keputusan ni nak patah balik, kita nak patah balik? Tak. Nabi masuk dalam rumah, Nabi buat apa? Pakai baju besi. Okay. Nabi terus pakai baju besi. Okay, kita berhenti sekejap untuk azan. Tengok azan.
Malam, kelas dah habis ke? Azan. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتنا. Okey, baik, kita sambung sikit. Okey, minta maaf sebab tunggu azan habis tadi tak selesa pula cakap azan. Okey. Baik. Kita dekat mana tadi? Okey, Nabi SAW bila Nabi dah buat keputusan ikut majoriti, maka Nabi pakai baju besi. Okay, bila Nabi keluar je daripada rumah, Nabi tengok sahabat yang majoriti tadi semua duduk kumpul kat luar rumah Nabi SAW, dan mereka kata, wahai Rasulullah, kami tarik balik. Kami tarik balik. Kami ikut pandangan kamu. Wahai Rasulullah, kita lawan, kita perang dalam Madinah. Maka Nabi SAW kata apa? Tidak wajar bagi seorang Nabi untuk memakai baju besi, kemudian dah pakai baju besi, buka balik. Buka balik baju besi, melainkan setelah pergi berperang. Maksudnya Nabi kata, kita dah buat keputusan, kita ikut keputusan. Okay, kita dah ada keputusan mesyuarat, maka kita ikut keputusan mesyuarat. Tak payah ragu-ragu, tak payah berbelah bagi. Okay. Lalu Nabi SAW pun keluar bersama dengan hampir 1,000 orang tentera. Nabi keluar dengan 1,000 orang. Okay, untuk bertahan di kawasan Uhud. Okay. Sampai ataupun dalam perjalanan nak pergi ke kawasan Uhud. Okay, nak pergi ke kawasan Uhud ni, maka dalam perjalanan, maka ada seorang berpidato depan orang Islam. Okay, orang ni nama dia Abdullah bin Ubay. Okay, Abdullah bin Ubay. So Abdullah bin Ubay ni adalah ketua kepada munafik Madinah. Ketua munafik Madinah nama dia Abdullah bin Ubay. Okay, antara pemimpin-pemimpin dan tokoh orang munafik, Abdullah bin Ubay. Lalu Abdullah bin Ubay dia kata, wahai orang-orang Islam, kamu tak takut mati ke? Kamu tak takut mati ke? Kamu nak perang dengan 3,000 orang. Okay. Tempoh hari kamu lawan dengan 700 atau 800 orang. Allah Ta'ala kata 2 kali ganda. Okay, maksudnya kalau orang Islam 300, orang kafir pun lebih kurang 600 atau 700 orang. So dalam perang Badar, kamu hanya lawan dengan 700 orang je. Okay, bolehlah 300 atau 700 acceptable. Dia 2 kali ganda. Okay, tapi kali ni orang kafir bilangan dia 3,000 orang dan kita 1,000. So 3 kali ganda bilangan. So ini adalah satu Abdullah bin Ubay kata ini adalah suicide mission. Ini bukan perang, ini suicide mission. Pergi bunuh diri. Okay. Lalu ramai yang terpedaya dengan Abdullah bin Ubay. Okay. Sebab peperangan Uhud ni dia berlaku pada tahun ke-3 Hijrah. 3 Hijrah. Maksudnya Nabi baru duduk kat sana 3 tahun ni. So 3 tahun ni bukanlah semua orang ni iman dia kuat. Kalau daripada Muhajirin tu Masya Allah. Dan di kalangan Ansar pun ada orang iman dia kuat. Tapi ada orang yang dia mempertimbangkan baik dan buruk, maslahat dan mudarat. Okay? Maslahat dan mudarat. Okay. Dan peristiwa ni penting untuk kita cerita. Sebab apa? Sebab situasi kita sekarang. Situasi kita hari ini. Okay? Orang-orang Islam yang 1,000 orang ni, bila dia dengar pidato Abdullah bin Ubay ni, kata kita berhadapan dengan 3,000 orang dan ini adalah suicide mission. Maksudnya kita membunuh diri. Kita bukannya pergi berperang ke kita apa, tapi kita membunuh diri. Okay. Dan daripada 1,000 orang ni, 300 orang patah balik. 300 orang patah balik, tinggal 700 orang sahaja yang nak pergi berperang lawan dengan 3,000. Daripada 3 kali ganda jadi 4 kali ganda. Lebih sikit. 7 kali 4 pun 1,800. Okay. So ni 3,000 orang. Okay. Dan mereka ni berpatah balik sebab apa? Sebahagian daripada mereka memang orang munafik. Sebahagian lagi kerana mereka memikirkan maslahat dan mudarat. Okay. Mereka memikirkan maslahat dan mudarat. Okay. Lalu ada di kalangan orang Islam yang nak ikut sama orang Yahudi, orang-orang munafik ni nak patah balik. Dia nak ikut sama orang munafik ni patah balik. Okay. Lalu benda adalah benda yang sama jadi pada kita hari ini, iaitu pada vaksin. Percaya? Benda yang sama jadi pada vaksin. Di mana kita ada pemerintah kita. Kita ada pemerintah kita ada PM, kita ada Agong. Okay. Pemerintah kita keluarkan satu perintah iaitu kita sedang berhadapan dengan musuh iaitu COVID-19. Okay. Dan kemudian untuk berhadapan dengan musuh ini, maka setelah dikaji, setelah dibuat apa, maka peperangan yang akan berlaku adalah peperangan vaksin. Okay. Peperangan
vaksin. Okey, dan ini ijtihad, bukanlah mutlak. Mana ada benda buatan manusia yang totally 100% baik? Tak ada. Ini buatan manusia, ada ijtihad. Ijtihad ni maksudnya kalau kita nak cari dalam peperangan strategi, ada 5-6 strategi. Mesti ada strategi yang paling okey, paling tepat. Okey. So strategi yang digunakan oleh pemerintah dan kebanyakan pemerintah dunia pun guna strategi yang sama, iaitu menggunakan vaksin. Walaupun ada strategi lain, strategi guna habatus sauda, guna apa lagi strategi, kuarantin. Okey, itu semua strategi. Okey, cara atau taktikal dalam nak berhadapan dengan musuh kita. Okey, lalu vaksin. Okey, ini yang dipersetujui dan ini yang digunakan pakai oleh majoriti. Kita ada minoriti. Okey, minoriti. Okey. Okey, lalu dalam berperang nak lawan dengan COVID-19, maka pemerintah kata kita guna vaksin. Dan vaksin ini ijtihad. Macam Nabi SAW, ini ijtihad. Keluar daripada Madinah ni adalah ijtihad, bukannya wahyu. Okay. So akan ada kemungkinan menang, kemungkinan tak menang. Okay. Peperangan tu masa tu tak jadi lagi. Kemungkinan menang, kemungkinan tak menang. Okay. Dan peperangan lawan vaksin ni, bila ada peperangan lawan COVID ni, bila ada ijtihad vaksin, maka kemungkinan menang, kemungkinan tak menang. Mesti ada kemungkinan. Kita tak bolehlah kata mesti menang. Semua adalah takdir daripada Allah Ta'ala. Tapi ini adalah benda majoriti. Okay, dan kemudiannya ketika mana semua orang sedang buat majoriti, ada kumpulan yang mengatakan ini suicide mission. Okay, sebab apa? Vaksin ni berbahaya. Benda yang dibuat bawah setahun. Okay, dan kemudian tak tahu apa isi dalam dia. Okay, apa isi dalam dia. Okay, apa lagi yang ada. Okay, dan mereka ini bukanlah semata-mata berhujah pakai emosi. Bukanlah menentang sebab menentang semata-mata. Tapi mereka ada hujah mereka. Okay, dan hujah mereka adalah berdasarkan maslahat dan mudarat. Mereka kata vaksin ni ada FE. Okay, ada FE. Okay, maka FE ni adalah benda yang kita kata kesan sampingan daripada vaksin. Okay, kesan sampingan daripada vaksin. Sama macam orang yang nak pergi perang tadi, bila dia dengar Abdullah bin Ubay kata ini suicide mission. Maka dia kata ini pergi bunuh diri ni. Dia bukan pergi buat apa, pergi bunuh diri. Okay, maksudnya ada kesan sampingan daripada berperang dekat luar Madinah. Tapi tengok apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut? Allah Taala kata wallahu waliyuhum. Orang-orang Islam tadi yang nak ikut orang-orang Yahudi, tak nak ikut pergi berperang. Okey, maka Allah Taala kata Allahu waliyuhum. Kenapa kamu tak nak ikut apa yang telah ditentukan oleh syura? Okey, apa yang ditentukan oleh majoriti tadi. Okey. Wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau kamu bergerak mengikut syura, mengikut apa yang disepakati oleh ulama dan pemerintah. Okay, ulama dan pemerintah yang buat keputusan ni, bukan kita yang buat keputusan. Dan para ulama ni pula, majoriti ulama dunia buat keputusan ni. Maka Allah Ta'ala kata, Allah waliyuhuma. Yang akan memelihara kalian adalah Allah. Yang akan pelihara kalian adalah Allah Ta'ala. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Maka letakkan kepercayaan kalian, pengharapan kalian pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, vaksin ada dia punya negatif dia. Okay. Vaksin ada negatif dia. Okay, ada positif dia. Okay. Tapi siapa yang bagi negatif dan positif ni? Bukan vaksin itu sendiri. Ada orang yang ada FE tapi tiba-tiba tak ada FE. Dia ambil vaksin, kalau katalah dia ambil masa kecil dia ambil polio kan. Itu benda biasa, polio. So dia ambil polio ada FE. Badan dia naik ruam-ruam ke, ada lenguh-lenguh ke apa jadi pada dia, demam ke. So ada FE. Ada kesan sampingan. Okey. So kesan sampingan ni mungkin kesan sampingan yang tempoh dia sekejap, mungkin yang jangka masa panjang. So ada yang kesan sampingan jangka masa panjang. Okey. Lalu bila dia ambil polio dia kata ada FE. So dia tak nak ambil. Tapi tiba-tiba dia ambil pula. Dia ambil vaksin dan dengan takdir Allah SWT, FE ni tak ada. Okay. Sebab bukan kita yang tentukan vaksin ni dan hasil daripada vaksin ni, kita sembuh ke tak sembuh ke, baik ke tak baik ke, bukan kita yang tentukan. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam peperangan ikutlah ijtihad ahli dia. Ikut ijtihad ahli dia. Kalau kita benarkan setiap orang untuk bagi pandangan masing-masing, A kata ni, B kata ni, C kata ni, celarulah.
Kenapa masyarakat Islam nak buat macam mana ni? Nak perang? Macam mana kita nak pergi perang? Bila pemerintah kata, okey, strategi kita macam ni. Tiba-tiba ada orang kat bawah tu kata, ini strategi tak baik ni, tak boleh. Ini bunuh diri. Kita kena buat strategi lain. Apa jadi kat tentera Islam? Jatuhlah, korbanlah tentera Islam. Sebab tu, dalam perancangan Allah Ta'ala kata, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. Apabila datang kepada kamu sesuatu berita, suatu perkara yang melibatkan kegembiraan, aman, keamanan, awil khauf, ketakutan. Okay, keamanan atau ketakutan. Ini benda yang melibatkan keamanan dan ketakutan, macam perang, macam ada virus, dunia apa semua. Maka siapa, pada siapa diletakkan tanggungjawab ni? Wa ila ulil amri minhum. Ada pemerintah. Pemerintah ni maksudnya bukanlah kita punya PM semata-mata, tetapi pada ahli dia. Pada ahli dia. Okay, kalau yang katalah orang dekat Palestin terlibat dalam peperangan. Okay. So nak berdepan dengan perang ni, kita nak rujuk pada siapa? Rujuk pada doktor contohnya. So tak kena. Nak perang rujuk pada doktor, tak kena. Kena rujuk pada tentera. Okay, mereka lebih mengetahui tentang perang. So apabila kita nak berdepan dengan sesuatu isu, dengan suatu perkara, maka sentiasa rujuk pada ahli dia. Sentiasa rujuk pada ahli dia. Bukan kita nak kata orang yang tak ambil vaksin tu salah, berdosa ke tak. Tapi sebagai paling kurang kalau kita tak nak ambil pun, janganlah buat perangai seperti Abdullah bin Ubay. Kita promote pula kat orang untuk tak nak ambil. Sedangkan benda tu adalah ijtihad dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, wallahu waliyuhuma. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang akan menjadi penjaga mereka. Sebab apa? Dah siap. Ni nak pergi perang ni dah memang ada confirm, ada kemungkinan untuk mati tu dah ada 50% dah. Keluar pergi perang ni. Okay, dan strategi tu dia nampak memang strategi yang berbahaya. Okay, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, kalau dah buat keputusan, Allah Ta'ala akan jaga kamu. Sebab yadullahi ma'al jamaah. Allah Ta'ala sentiasa sokongan Allah Ta'ala ni bersama dengan kumpulan. Setelah perbincangan berlaku, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun sokongan ada kat situ. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka bertawakallah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itulah sebab turunnya ayat ini. Okay, ketika mana ada dua kabilah di kalangan orang-orang Ansar, iaitu kabilah Bani Salimah dan kabilah Bani Harithah. Kedua kabilah ini rasa strategi keluar pergi perang ni tak kena. Ini adalah strategi yang akan membawa kepada kekalahan. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu bahawa Allah Ta'ala akan menjaga mereka. Hatta Jabir bin Abdullah dia kata apa? Wa ma nuhibbu annaha lam tanzil. Okay, dan kami suka ayat ini turun, gembira ayat ini turun. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut pada Bani Harithah dan Bani Salimah, Allah Ta'ala akan jaga kedua kabilah. So bagi orang yang kita rasa kita risau, ya kita risau. Siapa yang tak risau pasal vaksin? Nak ambil vaksin ni kita risau. Tapi bila kita letak pengharapan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan bagi jalan. Okay. Kalau Allah Ta'ala dah tentukan ajal kita, maka vaksin ni jadi sebab kepada ajal kita, maka kita terimalah. Sebab ajal ni datang bila-bila masa dia. Mungkin sebab vaksin, mungkin sebab benda lain. Okay. So, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Cuma jangan hilangkan pengharapan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. So hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala. Okey, baik. InsyaAllah. So kita stop takat ni dulu. Kita masuk pada ayat seterusnya, iaitu ayat ke-128. Jadi sebelum kita tutup, kita buka ruang siapa yang ada untuk bertanya soalan. Siapa ingin bertanya soalan? Tak ada. Okey, baik. Masya Allah. Okey, semua faham insya-Allah. Kalau ada yang kurang faham atau apa-apa, boleh rujuk dan boleh tanya insya-Allah. Kita cuba untuk hatta proses kita menceritakan asbabun nuzul ni pun untuk menghilangkan keraguan-keraguan, untuk menghilangkan persoalan-persoalan yang berlaku pada ayat-ayat Al-Quran. Okey, so kalau ada siapa ada yang kurang faham, perlukan penjelasan lebih, maka boleh tanya insya-Allah. Kita sentiasa terbuka, hatta kalau di luar kelas sekalipun tidak ada masalah. Tapi dalam kelas lebih baik. Sebab apa? Pertanyaan di dalam kelas boleh dikongsi oleh sahabat-sahabat kita yang lain.
Okay. Wallahu ta'ala alam. Kalau tak ada soalan, maka insyaAllah kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu tentunya daripada kelemahan dan kekurangan saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu dengan kafaratul majlis, tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sekali lagi saya menyeru kepada sahabat-sahabat semua agar kita sebarkan ilmu yang kita dapat ini, dan kemudian kita juga bagi galakan untuk kita membantu. Okey, kita bagi galakan untuk kita membantu pada kelas-kelas yang ada, akademi-akademi yang ada, akademi tadabbur, sekolah-sekolah yang lain. Siapa yang ada bantuan atau yang mampu untuk memberi bantuan tenaga, idea atau bantuan kewangan sekalipun, maka kita bersegeralah untuk bantu mereka ini, kerana ia boleh menjadi saham kita dekat dalam kubur nanti dan dekat akhirat kelak, insya-Allah. Okay, lalu wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.